Apa khabar semua? Come explore history with me. Saya Cikgu Mohana dan hari ini kita akan membincangkan tentang kedaulatan. Dari buku teks tingkatan 5, bab 1, unit 12.2.1, kita telah melihat bahawa kedaulatan telah dihurai dalam pelbagai cara, tetapi kebanyakannya adalah dalam bentuk huraian panjang. Hari ini, cikgu akan membawa anda membuat huraian dalam bentuk yang ringkas dan dalam bentuk gambar rajah. Tentu pelajar semua akan berjaya memahami apa yang saya akan ajar pada anda semua. Okey, mari kita masuk ke dalam pelajaran. Jom, lihat skrin kita sekarang. Cikgu telah meletakkan dua perkara, iaitu pertama, kedaulatan sebelum perang, dan kedua adalah kedaulatan selepas kita merdeka. Okey, lihat skrin. Di situ kita telah melihat bahawa sebelum perang kita telah berada di bawah pemerintah seperti Portugis, Belanda, British dan juga Jepun. Dan bahagian sebelah, apabila kita telah merdeka, kita berada di bawah pentadbiran sendiri. Kita dianggap sebagai negara yang merdeka dan sudah berdaulat. Inilah dua fasa yang telah kita alami. Fasa pertama dan fasa kedua. Apakah ciri negara berdaulat? Biasanya pelajar terpaksa menghafal dengan agak pening, betul? Tetapi hari ini, cikgu ajar dengan agak rangup. Apakah caranya? Okey, lihat skrin di sini. Cikgu telah meletakkan satu akronim untuk anda. Akronimnya ialah P, S, R. Pemerintahan, perundangan, sempadan dan rakyat. Akronim ini cikgu telah letakkan sebagai pizza panas, sangat rangup. Okey, pizza panas, sangat rangup. So, pelajar akan ingat pizza pemerintah, panas perundangan, sempadan untuk S, sangat, R untuk rakyat. Boleh? Pizza panas, sangat rangup. So, pelajar perlu ingat pemerintah, perundangan, sempadan dan rakyat. Okey, kita teruskan. Di skrin, pelajar boleh melihat ciri pertama, iaitu mempunyai pemerintah. Apakah kelebihan kita mempunyai pemerintah? So, tujuan pemerintah adalah untuk menjaga kestabilan politik, keamanan negara, kestabilan ekonomi dan juga pertahanan negara. Kesimpulannya, dengan wujudnya sistem pemerintahan yang stabil, dengan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, kita dapat menjaga kedaulatan negara. Jadi, pelajar perlu memahami konsep bahawa mempunyai pemerintahan yang stabil akan mewujudkan negara yang aman, ekonomi yang stabil, pertahanan yang kukuh. So, di sini dengan mudah pelajar boleh menerangkan dalam mana jua soalan yang keluar dalam SPM nanti. Kita teruskan sekarang. Okey, kita teruskan dengan ciri kedua. Ciri kedua mudah sekali. Pertamanya, kita kata unsur P itu mempunyai perundangan. Di skrin, cikgu telah letakkan gambar perlembagaan persekutuan. Nampak harimau, nampak lambang-lambang negara dengan negeri-negeri yang tertakluk. Inilah perundangan negara kita. Kesimpulannya, segala aspek pemerintahan negara adalah berpandukan perlembagaan persekutuan. Pemerintah dan rakyat tertakluk kepada perlembagaan. Mudah kan? Okey, kita teruskan lagi dengan ciri ketiga. Pelajar lihat ciri ketiga. Cikgu telah letakkan dua gambar yang sangat istimewa. S mempunyai sempadan. Pelajar boleh melihat dalam satu gambar cikgu letak tajuk My Family, iaitu kita adalah satu keluarga di bawah
Semenanjung Tanah Melayu dan juga Sabah dan Sarawak, iaitu kita mempunyai sempadan negeri-negeri. Walaupun kita mempunyai sempadan, kita adalah sebuah negara. Seterusnya, dalam gambar kedua, kita lihat Malaysia bersempadan dengan sahabat-sahabatnya seperti Brunei dan Indonesia. Sekali lagi, konsep sempadan iaitu garis pemisah antara negeri atau negara wujud. Kesimpulannya, kita bersempadan dengan jiran, kita bersempadan dengan negeri di dalam negara. Ini menunjukkan bahawa setiap negara dan setiap rakyat mempunyai hak. Sempadan yang ditentukan adalah sempadan yang memisahkan negeri dan negara. Dengan ini, sempadan adalah satu faktor penting dalam ciri kedaulatan. Kita teruskan ya dengan ciri keempat. Ciri keempat adalah mempunyai rakyat. Kitalah rakyat. Rakyat adalah penduduk sesebuah negara. Dengan ini, rakyat negara kita disatukan oleh bahasa, budaya, rukun negara dan identiti nasional. Kita berada di bawah satu payung negara iaitu Yang di-Pertuan Agong dan kita bersatu sebagai negara Malaysia. Okey pelajar-pelajar, saya harap anda faham apa yang telah saya nyatakan dalam sesi ini. Sebelum kita meneruskan sesi, saya berharap pelajar boleh memahami semula akronim yang telah cikgu perkenalkan tadi. Ingat akronim? Cikgu berharap dengan akronim tersebut, pelajar boleh dengan mudah mengingati ciri-ciri yang telah diberi. Kita teruskan ya. Akronim yang telah cikgu beri iaitu PPSR juga boleh mudah diingati jika pelajar mengingat UPSR, betul? Kan kita dah lalui UPSR, so tentunya PPSR dan UPSR boleh diingat bersama. Okey pelajar? Mudah kan? Kita teruskan. Okey, bagaimana kita nak melihat soalan dalam bab ini? Okey, untuk pelajar yang mengingat rukun negara, cikgu ada satu cadangan di sini. Rukun negara ada 5 prinsip, betul? Okey, kita akan menggunakan 2 dari prinsip itu untuk menjawab soalan. Okey, prinsip rukun negara tertera dalam skrin sekarang. So, pelajar boleh mengingat jika ingat-ingat lupa ya. Okey, kita teruskan sekarang. Pada skrin, cikgu telah meletakkan satu soalan yang boleh keluar dalam peperiksaan SPM. Contohnya, soalan yang cikgu letak ialah, sebagai rakyat Malaysia, apakah peranan kita dalam memastikan generasi akan datang terus mempertahankan kedaulatan negara? Soalan sebegini akan memberi anda 4 markah. Jadi, pelajar dengan mudah boleh menjawab jika pelajar mengambil kepala soalan. Pertama, peranan rakyat dalam memastikan generasi akan datang terus mempertahankan kedaulatan negara ialah dengan, kita ambil rukun negara ya, menanam kesetiaan kepada raja dan negara. Di skrin, cikgu dah tuliskan untuk pelajar. Seterusnya, kita guna penanda wacana. Hal ini kerana generasi muda yang setia kepada raja akan sentiasa patuh kepada kedaulatan undang-undang. So, kita sekali lagi menggunakan konsep rukun negara, tetapi untuk huraian. Senang kan? Ya, pasti senang. Selain itu, pada skrin, cikgu dah tambahkan huraian. Ibu bapa. Cikgu letak ibu bapa. Kalau pelajar rasa nak letak rakyat Malaysia daripada soalan, silakan. Kita teruskan ya. Ibu bapa atau rakyat Malaysia perlu mendidik generasi muda supaya ada kesopanan dan kesusilaan. Dari mana cikgu ambil itu? Ya, rukun negara.
So, bila kita dah cukup markah, kita buat penegasan atau inference. Sekali lagi, inference kita ambil dari soalan. Mudah sahaja inference-nya. Sikap ini akan memastikan generasi akan datang menghargai kedaulatan dan akan terus mempertahankannya. Kita ambil daripada soalan. Okey, bagaimana pelajar? Saya pasti anda boleh menjawab semua soalan yang anda jumpa dalam peperiksaan kerana cara yang saya perkenal tadi amat mudah. Okey, pada pendapat saya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. So, kita belajar sedikit-sedikit. Tentu anda akan menjaya menjadi pelajar yang amat cemerlang. Jom belajar dengan Brainiac.my. Selamat berjaya!